Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam bab 6, cahaya dan penglihatan, latihan formatif 6.6. Kita terus kepada soalan. Rajah 6.47 menunjukkan seorang murid yang melihat ke arah sebuah cermin satah dan cermin cembung yang sama saiz. Lengkapkan lintasan cahaya untuk kedua-dua jenis cermin itu. Jadi untuk melukis lintasan cahaya tersebut disebabkan cermin. Apabila sinar cahaya bertemu dengan permukaan cermin akan berlaku fenomena pantulan cahaya. Jadi apabila berlaku fenomena pantulan cahaya, pelajar perlu apabila melukis lintasan cahaya yang dipantulkan mestilah mematuhi hukum pantulan. Jadi kena pastikan mematuhi hukum pantulan. So apakah hukum pantulan? Untuk ini sinar tuju, sinar pantulan, garis normal berada pada satu titik yang sama pada satah yang sama. Yang kedua, dalam hukum pantulan ini juga kena pastikan sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Jadi setiap kali apabila kita nak melukis, kita kena pastikan terlebih dahulu melukis garis normal, iaitu garis yang berserenjang dengan satah pada satu titik. Di sini Jadi sini dah dalam lukisan ini memang dah disediakan garis normal tersebut. Jadi untuk kita lukis, kita kena pastikan terlebih dahulu sudut tuju. So kena tahu berapakah sudut tuju. Jadi dalam kes ini kalau dia minta lakarkan, semua kita buat anggaran saja. Dan paling baik ialah kamu ukur sudut ini dengan menggunakan jangka sudut ataupun protractor. Jadi kita dah tahu sudut tuju, maka kita boleh lukis sinar pantulan di mana sudut tujunya adalah sama dengan sudut pantulan. Dan pastikan sinar tersebut dipantulkan pada satu titik yang sama. Baru dia mematuhi hukum pantulan tadi. So kita lukiskan sinar yang dipantulkan. Dan pastikan sudutnya adalah sama. Ditandakan dengan R. Yang sebelah sini pun sama juga. Yang sebelah lagi satu. Juga kita ukur sudut. Jangan kita hanya sekadar perhatikan saja. Lebih baik ukur. Kadang-kadang sudutnya sebelah kiri ini tak sama sebelah kanan. Jadi lebih baik kita ukurlah. Walau bagaimana dalam kes ini kita hanya membuat anggaran sahaja. Jadi dalam peperiksaan lebih baik kalau boleh ukur dengan protractor. Jadi kita pastilah sudut tu adalah sama nanti. Sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Baik, untuk cermin cembung di sini. Perhatikan ada garis normal yang telah dilukis. Ini adalah garis normal sebab garis ini adalah garis yang dilukis sehinggalah ke pusat kelengkungan. Jadi ini adalah garis normal lah. Baik. Jadi kita dah tahu garis normal dan kita dah tahu titiknya adalah di sini, maka hanya perlu ukur sudut tuju. Kemudian kita boleh lukis sinar yang dipantulkan. Dan pastikan sudutnya adalah sama. Begitu juga sebelah sini, langkah yang sama yang kita buat. Tapi kalau tidak ada lagi garis normal, tak dilukis, maka pelajar perlu lukis terlebih dahulu garis normal. Jadi garis normal senang je lah. Ambil pembaris, gariskan daripada pusat kelengkungan sampai keluar. Lukis semua. Kalau garis keluar daripada pusat kelengkungan, kalau melalui titik ini, mana-mana titik pun, itu adalah garis normal. Jadi kita dah
selesai lukis. Okey, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Jenis cermin yang manakah dapat menghasilkan medan penglihatan yang lebih luas? Jadi kita tengoklah sinar yang dipantulkan tadi ini, adakah ia membuka ruang? Kita nampak medan itu, okey, dipantulkan, okey, pada sudut yang lebih besar. Cuba perhatikan. Jadi yang mana yang menunjukkan medan penglihatan yang lebih luas? Okay. So cermin cembung. Cermin cembung. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Adelia memegang sebatang sudu keluli yang berkilat dengan bahagian belakang permukaan cembung. Bahagian belakang ada permukaan cembung. Menghadap matanya pada jarak kira-kira 30 cm dari mata. Beliau dapat melihat imej tegak dirinya. Namun, apabila sudu diubah supaya bahagian hadapan, iaitu permukaan cekung, sudu itu menghadap matanya, imej songsang diperhatikan. Terangkan kejadian tersebut. Jadi di sini untuk faham ni, cikgu tunjukkan, ini adalah keadaan ni lah. Jadi dia tengok yang awal tu lah. Okay, iaitu permukaan cembung nampak tegak. Okey, jadi dia nampak tegak. Sebab apa boleh nampak imejnya pada permukaan sudu ini? Sudu keluli yang berkilat. Dia bertindak sebagai pemantul cahaya. Kalau ambil sudu plastik tak nampak lah. Jadi di sini digunakan sudu keluli yang berkilat. Okay. Kemudian, permukaan cembung sudu bertindak sebagai cermin cembung. Jadi kalau dah bertindak sebagai cermin, maka sudah pasti dah dapat dilihat imej pada cermin tersebut, pada permukaan sudu. Dia dah bertindak sebagai cermin cembung dan menghasilkan imej yang tegak. Okay. Tapi bila dia pusingkan, dia terbalikkan, bahagian tadi ini menjadi permukaan cekung, imejnya telah pun berubah. Ciri imejnya telah pun berubah. Jadi dapat imej yang songsang diperhatikan. Kenapa dapat songsang? Namun begitu, apabila sudu diubah supaya bahagian hadapan permukaan cekung bertindak sebagai cermin cekung, maka ciri imej songsang diperhatikan. Sama jugalah, kita nyatakanlah sekarang ni dia bertindak sebagai cermin cekung. So, imej songsang ini terhasil kerana kedudukan objek melebihi panjang fokus. Sebab dia kalau kurang daripada panjang fokus, ciri imejnya telah pun berubah. Permukaan cekung, melebihi panjang fokus permukaan cekung yang bertindak sebagai cermin cekung, iaitu jarak objeknya melebihi daripada panjang fokus. Maka kita akan dapat songsang lah. Ini yang kita dah belajar dalam teori. Kita belajar melukis rajah sinar sebelum ni untuk cermin. Lihat soalan yang seterusnya. Mengapakah imej tegak tidak dapat dilihat pada permukaan hadapan sudu itu pada jarak tersebut? Kenapa tak dapat dilihat? Okey. Imej tegak tidak dapat dilihat pada permukaan hadapan kerana ia bertindak sebagai cermin cekung. Bertindak sebagai cekung dan jarak objek melebihi panjang fokus. Dan jarak objek melebihi panjang fokus. Tapi kalaulah ianya bukannya cermin cekung, dia adalah cermin cembung, dia akan dapat tegak. Walaupun di mana kedudukan bagi objek tersebut sama ada lebih besar daripada F, ataupun ianya adalah kurang daripada F, ataupun sama terletak pada F, maka kamu akan dapat ciri imejnya adalah tegak jika cerminnya adalah cermin cembung. Jadi penjelasannya, kita dah belajar untuk melukis rajah sinar. Inilah keadaannya. Untuk mendapatkan yang tegak, imej yang tegak,
maka ideal tadi perlu berada kurang daripada jarak fokus. Baru dapat image yang tegak. Okey. Untuk cermin, untuk permukaan cekung sudu. Jadi, sekian, terima kasih. Jika anda berpuas hati, sila like dan share. Dan juga komen dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.